kerajaan Osmaniyah untuk mengalahkannya digunakan orang dalam untuk melemahkan kerajaan itu, dan orang yang bertanggungjawab ialah Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk yang ada seorang bekas pemimpin kita begitu kagum dengan Mustafa Kemal Atatürk. Dialah yang bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan Osmaniyah di Turki. Bila kerajaan Osmaniyah jatuh, masyarakat Turki terbahagi kepada dua. Satu golongan orang yang disekularkan oleh Atatürk sehingga menjadi orang sekular betul, tak solat, tidak menutup aurat dan sebagainya. Dan satu kumpulan lagi ialah orang yang bersungguh-sungguh mempertahankan jati diri Islam mereka. Walaupun mereka tak boleh masuk universiti, disebabkan kalau masuk universiti kena buka tudung dan buka kepala dia, mereka ini tetap berpegang kepada Islam. Sekarang ini bila kerajaan AKP Parti, sebelumnya Parti Saadat mula memerintah, kita lihat bagaimana umat Islam sekarang ini sudah mula untuk praktiskan semula Islam. Itu. Saya ingat bila saya pergi ke sebuah masjid di Ulu Kaning, masjid di Bursa, sembahyang Zuhur macam sembahyang Jumaat pada hari Ahad. Sebelumnya ada kuliah. Dan kalau kita pergi ke lapangan terbang Istanbul, lapangan terbang Istanbul ada satu surau, dan surau itu ada imam yang digaji. Kita tak ada dekat KLIA. Imam yang digaji, dia azan, ada bilal azan dan dia akan jadi imam. Dan kelebihan orang-orang Turki ini, mereka kuat kerana mereka sangat berpegang kepada tasawuf dan zikir. Macam kita lah. Mereka selepas solat mesti zikir. Mesti zikir, baca Quran, mesti baca Quran secara jahar. Ini yang menyebabkan mereka kuat. Dan untuk menghapuskan kekuatan Islam di Turki itu, maka didatangkan pelbagai hukum daripada individu-individu tertentu yang menyatakan zikir bid'ah, sehingga menyebabkan orang jadi lemah dan akhirnya kerajaan Osmaniyah runtuh. Muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, saya rasa itulah sedikit yang saya rasa penting kepada kita, supaya kita tidak melihat Islam itu sebahagian sahaja. Dakwah, tidak ada jihad. Islam itu dakwah dan jihad, dan Islam itu akan kuat bila kita membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Zudi Marzuki, tuan-tuan, di atas perkongsian pencerahan yang sangat menarik berkaitan dengan Khilafah Osmaniyah. Hari ini tuan-tuan sekalian, Islam kembali bangkit. Kalau kita lihat di peta Asia Barat ataupun di Timur Tengah, gerakan Islam di Tunisia, gerakan An-Nahdah mula menjadi pemain utama dalam negara, termasuk Hizbul Hurriyah wal Adalah, Freedom Justice Party di Mesir, tuan sekalian. Tadi sebut tentang AKP di bumi Turki. Mereka mula membina balik kekuatan Islam di negara mereka. Saya, tuan-tuan sekalian, pada tahun lepas berada di Turki, sebagaimana disebut oleh Fadil Ustaz Doktor tadi, benar tuan-tuan, solat jemaah mereka jauh lebih hebat daripada solat jemaah di tempat kita, tuan sekalian. Mereka mula berbangga dengan Islam yang pernah memartabatkan moyang mereka, bangsa mereka, walaupun mereka bukan berbangsa Arab. Kita Melayu pun sama tuan-tuan, untuk kita menjadi mulia mesti berpegang kepada Islam dan mesti kita mendaulatkan Islam. Hujan pun turun rintik-rintik, tuan-tuan sekalian. Kita pun hampir 2 jam di sini, insya-Allah. Terima kasih kepada ahli panel yang datang daripada jauh, pihak surau, Tuan Hai Ghazali dan seluruh muslimin dan muslimat, bukan sekadar hadir untuk mendapat pencerahan, tapi kita bersantai dengan kita makan dan menerima pada malam ini untuk An-Nur dan juga untuk anak-anak perantau besuk, untuk sama-sama kita menggerakkan dakwah di sana, insya-Allah. Tuan-tuan, An-Nur begitu lumayan dengan kuliah-kuliah dan pencerahan, tetapi tidak kami di sebelah pedalaman Terengganu, tuan sekalian. Pendidikan Islam dimatikan secara sistematik di kampung-kampung, dibiarkan jahil masyarakat, tuan sekalian. Maka wajib kita, masyarakat middle class di bandar ini, kita turut membantu. Dan saya faham An-Nur jasanya begitu besar kepada dunia pencerahan, termasuk projek Matin di Perlis dan banyak projek-projek pembinaan madrasah tahfiz yang dibantu oleh surau An-Nur atau Masjid An-Nur kita. Terima kasih tuan-tuan
yang sudi menjadi pendengar yang baik pada malam ini. InsyaAllah di ruang kesempatan lain kita sambung siri wacana kita untuk menjernihkan, mengharmonikan kembali tasawuf Islam.